Assalamualaikum dan salam sejahtera. Koresponden TVS bersiaran kepada anda bersama saya Syira Abang Mansur dan Encik Iswandi, koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia. Sihat Encik Iswandi? Sihat, Alhamdulillah Syira. Dan sedikit mengenai laporan yang akan diperincikan oleh Encik Iswandi hari ini ialah mengenai kapal pelarian Rohingya yang dikabarkan telah dibenarkan mendarat di Indonesia pada Khamis 30 Disember 2021. Dan kapal ini, untuk pengetahuan penonton semua, mula dikesan terapung di lautan sejak 26 Disember iaitu pada hari Ahad. Dan pelarian ini akhirnya diberi perlindungan oleh pemerintah Indonesia selepas 4 hari. Encik Iswandi, bagaimana situasinya sekarang ini, Encik Iswandi? Ya, Syira. Media tempatan melaporkan mereka telah sampai di daratan Khamis malam. Cuma perlu ditekankan, pertama, kebenaran untuk berlabuh itu diberi atas dasar kemanusiaan. Kedua, pemerintah Indonesia berpendirian, perlindungan yang diberi hanya sementara. Kenapa? Kerana Indonesia seperti Malaysia bukan negara yang meratifikasi konvensyen berkaitan status pelarian. Konvensyen plus Deklarasi Hak Asasi Manusia. Ia mengikat hak seseorang untuk mendapatkan suaka di negara lain daripada penganiayaan. Jadi Indonesia juga tidak takluk kepada konvensyen ini. Menteri Koordinator Keselamatan Mahmudin berkata tindakan pemerintah itu merupakan keprihatinan Indonesia terhadap keadaan pelarian. Dan berkata kapal itu berada di perairan Indonesia. Ada yang tenat dan ada juga yang cuba terjun untuk membunuh diri kerana sakit. Dan ya, kalau boleh diceritakan dari awal lah Encik Iswandi, bila sebenarnya keputusan nak membenarkan kapal itu mula-mula dibuat? Pada Rabu, kapal yang terkandas dibenarkan mendarat di pesisir pantai wilayah Aceh. Lebih 100 pelarian berada di dalam kapal yang kebanyakannya wanita dan anak-anak. Angka yang tepat belum dikeluarkan. Keputusan itu diumumkan Pegawai Keselamatan Awam Indonesia setelah mempertimbangkan keadaan genting yang dialami pelarian. Pada Selasa, Suruhanjaya Tinggi PBB mengenai pelarian, UNHCR menyeru pemerintah Indonesia membenarkan kapal itu mendarat sejak pertama kali dikesan pada Ahad oleh nelayan tempatan. UNHCR menyeru kumpulan pelarian yang berada dalam kesusahan itu segera dilabuhkan demi menyelamatkan nyawa. Seperti yang kita tahu, Indonesia telah menjadi contoh kepada negara lain di rantau ini dalam menyediakan perlindungan pelarian selama bertahun-tahun. Syirah. Dan tadi Encik Iswandi ada menyebut bahawa kapal ini dikesan pertama kali oleh nelayan tempatan. Mungkin boleh dikongsikan apa yang dilakukan nelayan apabila mula-mula menemui kapal itu dan bagaimana reaksi penduduk setempat mengenai perkara ini? Nelayan yang menemui kapal itu memberi bantuan makanan dan bekalan bahan bakar secara sukarela dan melaporkan kepada pihak berkuasa. Sebelum ini, wakil di wilayah Aceh, Fadil Rahmi, turut meminta pemerintah memberikan bantuan sama seperti bantuan kepada pelarian yang datang sebelum ini. Persoalan adakah mereka dilepaskan semula untuk berlayar boleh ditentukan kemudian, katanya. Menurut Fadil, penduduk Aceh memegang prinsip memuliakan tetamu. Jadi mereka mesti dilayan walaupun tidak diundang. Mengenai destinasi mereka selepas ini, media tempatan melaporkan kapal ini sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju ke Malaysia. Mungkin boleh dikongsikan juga apa yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia sekarang ini berhubung dengan kes ini, Encik Iswandi? Pada Khamis, Indonesia menghantar kapal tentera lautnya untuk menunda bot yang sesak itu ke labuhan di wilayah Aceh. Kapal kayu yang usang itu dilaporkan bocor dan enjinnya juga rosak, berada kira-kira 85 km dari pantai Berun. Misi menunda bot itu bermula pada pukul 6 pagi waktu tempatan dan selesai malam Khamis selepas mengarungi angin dan ombak laut tinggi. Pelarian yang tiba dimaklumkan akan disaring melalui protokol kesihatan untuk tindakan selanjutnya.
Kaki tangan UNHCR juga dilaporkan berada di lapangan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa tempatan. Mereka berkoordinasi dengan agensi kemanusiaan lain untuk menyediakan keperluan menyeluruh termasuk pusat kuarantin selaras dengan piawaian antarabangsa dan protokol kesihatan awam. Dan isu pelarian ini sebenarnya telah lama memberi kesan bukan saja kepada Indonesia, Cik Suwandi, malah negara-negara rantau termasuk dari Malaysia, dan kita mengharapkan mungkin akan ada jalan untuk mengatasi isu pelarian ini, Cik Suwandi. Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan etnik Rohingya di negara itu semenjak wujudnya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Sejak itu berlakulah pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnik ini dan berlakulah pelarian ke negara-negara lain. Usaha perlu dilipat gandakan pemimpin negara ASEAN untuk menghentikan pengusiran ini. Namun segala-galanya terletak kepada pemerintah Myanmar sendiri. Ya, baik. Itulah laporan mengenai kapal pelarian Rohingya yang telah dibenarkan mendarat di Indonesia pada Khamis 30 Disember 2021 membawa lebih 100 pelarian yang kebanyakannya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Sekali lagi suka untuk saya kongsikan bahawa kapal ini dibenarkan mendarat atas dasar kemanusiaan dan tindakan itu merupakan keprihatinan Indonesia terhadap keadaan pelarian yang terlibat. Baiklah, terima kasih Encik Suwandi untuk perkongsian hari ini. Koresponden TVS nak berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Koresponden TVS dan telah pun bersama saya ketika ini iaitu Puan Masita Ahmad, Koresponden TVS di Singapura, di mana perkongsian minggu ini agak santai katanya tapi berkisar tentang diplomasi dua negara. Dan kalau penonton masih ingat, anak beruang panda yang pertama dilahirkan di Singapura kabarnya sudah pun diberikan nama. Dan Puan Masita ada perkembangan terkini mengenai anak beruang panda ini. Puan, silakan. Ya Syira, secara rasminya anak beruang itu dinamakan Lily. Nama tersebut didedahkan pada 29 Disember di sini di sebuah forum antara Singapura dan China. Nama tersebut berasal dari nama Shi Li Po, iaitu nama lama Singapura dalam bahasa Cina. Pada September lalu, orang ramai dijemput untuk memberikan nama kepada bayi panda tersebut dengan saranan-saranan yang diterima disemak oleh sebuah panel hakim. Lily mendapat undian tertinggi daripada 5 nama yang disenarai pendek. Setelah menyemak cadangan yang dikemukakan oleh orang ramai, panel penilai telah menyenarai pendek 5 nama lah. 4 lagi nama iaitu Hong Hong, Zin Li, Zin Yang dan Zin Yuan. Daripada 5 nama itu, anak Kai Kai dan Jia Jia ini telah diberi nama Lily, nama yang mendapat undian paling banyak daripada orang ramai. Hampir separuh daripada lebih 64,000 undian memilih nama tersebut. Ya, daripada Shi Le Po. Nama lama Singapura dalam bahasa Cina. Mungkin boleh ke orang ramai melihat Le ini, Puan? Ya Syirah, bermula 30 Disember, orang ramai boleh melawat anak beruang panda yang berusia 4 bulan itu di River Wonders. Lily diletakkan di ruang khas untuknya di kandang Giant Panda Forest. Ruang tersebut dibuka kepada para pengunjung 2 kali sehari, setiap kali selama setengah jam. Ruang khas Lily berukuran 7 meter persegi, itu dilengkapi rumput tiruan dengan dindingnya penuh dengan gambar-gambar pohon bambu. Terdapat juga alat mainan untuk bayi panda berlatih gerakan badannya. Berbagai langkah berhati-hati juga diambil supaya Lily berasa sesuai dengan persekitaran yang baru. Ini termasuk cahaya daripada lampu sorot yang dipasang agar para pengunjung dapat melihat anak beruang panda itu dengan jelas. Ruang khas tersebut dirasmikan oleh Timbalan Pengerusi Mandai Park Holdings Tan Chuan Jin bersama Duta Besar China
ke Singapura Hong Zia Yong. Lily akan kekal di dalam ruang khas itu selama setengah jam 2 kali sehari. Jika tidak, ia akan bersama ibunya Jia Jia. Juga Lily dijangka menyertai ibunya Jia Jia dalam pameran awamnya mulai awal tahun hadapan sebagai persediaan untuk penampilan sulungnya di khalayak ramai. Pasukan penjaga panda taman tersebut sedang membiasakan anak itu supaya berjauhan daripada Jia Jia untuk tempoh yang lebih lama untuk membantu menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berbeza. Pasukan itu juga memperkenalkannya kepada persekitaran baru sambil memantau perkembangan kemahiran motornya. Dan sekarang ini baby panda Le ini sudah pun berusia 4 bulan. Jadi bagaimana keadaannya bila dah mencecah umur 4 bulan ini, Puan? Ya, Lily kini seberat lebih 9 kilogram dan sudah mula cuba mengunyah daun bambu. Ia dilahirkan pada 14 Ogos dengan hanya seberat 200 gram. Juga boleh saya tambahkan sedikit latar belakang tentang proses pemberian nama Lily dan Lily sendiri. Hampir 100 hari selepas Singapura menyambut anak panda gergasi pertamanya, anak pasangan Kai dan Jia Jia akhirnya diberi nama. Sambutan ulang tahun ke-100 hari adalah satu adat resam di China, tempat asal panda gergasi, untuk menandakan berakhirnya tempoh paling mudah terdedah pada bahaya bagi si ibu dan anak. Pada masa sama, orang ramai dipelaut untuk menyarankan nama anak Kai dan Jia Jia bakal dihantar pulang ke China apabila ia dapat berdikari sepenuhnya dalam masa 2 tahun. Selepas itu, ia akan menyertai populasi pembiakan panda China. Lily dan ibu bapanya dipinjamkan kepada Singapura dan China selama 10 tahun. Singapura sudah sekian lama menantikan kelahiran anak beruang panda sejak Jia Jia dan Kai tiba di republik ini pada 2012. Namun pasangan beruang itu terkenal dengan keengganannya untuk mengawan. Namun pada April tahun ini, Kai 13 tahun dan Jia Jia 12 tahun mula menunjukkan tanda-tanda ingin mengawan, menandakan musim mengawan ke-7 buat mereka. Ya, Syira, setakat ini saja perkongsian saya minggu ini. Terima kasih. Ya, dan kepada penonton yang mungkin berada di Singapura ketika ini ataupun berhasrat untuk ke Singapura, bolehlah singgah ke River Wonders, iaitu di kandang Giant Panda Forest untuk melawat Le ini. Dan ruang ini dibuka kepada para pengunjung 2 kali sehari, setiap kali selama setengah jam. Baik, terima kasih Puan untuk perkongsian yang comel dan santai hari ini. Puan jaga diri di sana. Penonton, jumpa lagi di episod seterusnya. Saya Syirah Abang Mansur untuk koresponden TVS Jaga Diri Malaysia.